Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam man. Jumpa kita kat mamak ni cikgu. Jumpa man ni sementara nak tunggu rotinan garlic cheese tarik ni. Kena tadi dulu. Cikgu, minta tolong cikgu. Dia mana? Penghayatan etika dan peradaban, subtopik dia mengikut pelbagai konteks ni cikgu. Berkenaan dengan penghayatan etika mengikut pelbagai konteks. Kalaulah cikgu boleh tolong saya cikgu. Bukan tak boleh tolong, tapi balik ni man, cari buku etika dan peradaban ni, kemudian awak buka muka surat 19. Ada satu subtopik, ni kira subtopik terakhir dalam bab 1. Bab 1 ni penting dalam proses ni, iaitu subtopik yang bertajuk penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Dia begini, dengan melihat kepada biografi negara, maka kita akan melihat kepada faktor seperti masyarakat, negara dan pasaran yang berkait dengan etika dan peradaban. Maknanya bagaimana untuk nak upkan etika dan peradaban, kita dapat lihat bagaimana amalan etika dan peradaban, penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat, dalam kalangan negara, dalam kalangan pasaran. Di dalam pasaran, saya bagi contoh masyarakat. Bila masyarakat itu beretika, maka bila masyarakat itu menghayati etika, menghayati peradaban, maka kita akan mewujudkan masyarakat yang dapat mengenal pasti perbezaan antara nilai-nilai yang baik lagi terpuji dengan elemen buruk yang perlu kita jauh. Yang ini ada dalam muka surat 19. Tadi saya sebutkan. Jadi, dengan adanya etika yang tinggi, contoh kebertanggungjawaban, contoh berdisiplin, ini semua akan menyumbang kepada perkembangan negara yang lebih baik. Kemudian kita lihat pula pada muka surat 20, contoh bila awak buka muka surat 20, dalam subtopik negara ni pula, kita nakkan negara yang mana antaranya adalah kegemilangan di semua negara ini dia didasari oleh beberapa faktor. Antaranya adalah kecemerlangan dalam sektor pendidikan, kurangnya ataupun tak adanya sikap tidak berintegriti, rendahnya statistik jenayah dan sebagainya. Maka penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks negara ni, dalam konteks Malaysia ni, kita boleh letaklah sebagai contoh rukun negara yang merupakan paksi kepada perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Negara yang aman, negara yang sejahtera, rakyat yang beretika dan menghayati peradaban adalah antara kita kata ramuan. Dia macam buat rotinan ni lah man. Mamak ni kalau buat rotinan, adunan tak kena, tak jadi. Jadi antara adunan ataupun kejayaan, faktor-faktor kejayaan di sebuah negara tu, mestilah masyarakat yang memenuhi, yang mengamalkan etika dan peradaban. Mestilah pemimpin dan rakyat yang menghayati etika dan peradaban. Itu konsep negara. Manakala satu lagi adalah pasaran. Dalam market tu, kita tahu dalam pasaran berkait dengan permintaan dan demand dan juga supply. So dalam keadaan itu, nak mendapatkan kejayaan ini, dia memerlukan etika dan peradaban, kejujuran dalam jual beli. Kemudian kalau kita tengok fenomena dunia tanpa sepadan ni, dengan jaringan bebas bermaklumat hari ini yang sangat laju ni, dia perlukan kepada orang seperti awak, seperti kawan-kawan awak yang dengar video ni, untuk kita mengamalkan, menghayati etika dan peradaban dalam pasaran, dalam market. Maknanya kita tak menipu dalam pembelian barang, tak mau cuci duit yang pelik-pelik ni. Yang ni semua awak boleh tengok nanti juga dalam bab 7, 8, 9 kaitan dengan pasaran negara dan juga masyarakat. Man, haus man, minum dulu. Rasanya kita jumpa lagi man. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Balik baca buku.